Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Seratul Syahira binti Baharudin, nombor metrik di 202010931919. Saya harap semua dalam keadaan sihat sepanjang pandemik COVID-19 ini. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan pengajaran terbaik menangani masalah tingkah laku kanak-kanak di era COVID-19 ini. Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika dan Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska Kendalian Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di Zon Merah COVID-19 akan ditutup. Ketua Pengarah Kemas, Datuk Muhammad Yasid Bidin berkata, arahan dibuat atas nasihat Kementerian Kesihatan KKM ia berikutan peningkatan kes COVID-19 ketika ini. Sehingga kini sebanyak 290 iaitu 281 tabika dan 9 taska di Sabah, Kedah dan Terengganu diarah tutup sehingga dimaklumkan kelak. Berikutan dengan berita sebentar tadi menjelaskan bahawa Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika dan Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska di Zon Merah COVID-19 akan ditutup. Penutupan Tabika dan Taska ini telah menjejaskan pendapatan bagi pemilik Taska dan Tabika. Malahan, kanak-kanak juga tidak dapat belajar seperti sebelumnya. Seluruh dunia di pelbagai peringkat diuji dengan serangan pandemik COVID-19. Bagi kanak-kanak, lumrah kehidupan mereka sepenuhnya berubah apabila COVID-19 melanda. Sifat kanak-kanak terutama yang berumur dalam lingkungan 4 hingga 6 tahun lazimnya periang, suka bergaul dan bermain bersama kawan-kawan. Jika sebelum ini, mereka boleh keluar bermain bersama kawan-kawan di padang atau taman permainan, jalan-jalan makan angin bersama ibu bapa. Tetapi, kini rumah menjadi satu-satunya tempat paling selamat untuk mereka menghabiskan masa seharian. Namun, disebabkan krisis COVID-19 ini dan arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini, aktiviti harian mereka boleh dikatakan banyak berubah dan pergerakan menjadi terhad. Antara masalah tingkah laku dalam kalangan kanak-kanak bawah 6 tahun di era COVID-19 ini ialah masalah tingkah laku sosial. Pakar psikologi kanak-kanak yang juga pensyarakanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya Dr. Nur Aisyah Rosli berkata, pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan dari sudut emosi, kognitif dan tingkah laku sosial kanak-kanak. Masalah tingkah laku sosial ini akan mengakibatkan perubahan kepribadian kanak-kanak yang cenderung menjadi lebih pendiam, pemurung serta lebih agresif. Pandemik COVID-19 ini turut memberi kesan terhadap semangat dan motivasi diri kanak-kanak untuk belajar secara atas talian. Teori yang bersesuaian berkaitan dengan pengajaran tingkah laku kanak-kanak ialah teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Teori ini menekankan hubungan sosial dengan individu di persekitaran kanak-kanak. Menurut Erikson, personaliti seseorang kanak-kanak dibentuk hasil daripada perkembangan psikososial. Kejayaan atau kegagalan mencapai matlamat akibat kepada imej kendiri individu tersebut. Jika seorang kanak-kanak merasakan dirinya kurang cekap, dia akan merasa malu dan mula meragui kebolehan dirinya. Perkembangan sosial emosional adalah proses belajar menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang di sekitarnya, seperti ibu bapa atau kawan-kawan di dalam kehidupan sehariannya. Proses pembelajaran sosial emosional dilakukan dengan mendengar, mengamati dan meniru apa yang dilihatnya. Melalui galakan yang diberi kepada kanak-kanak untuk meneroka dan mencuba, mereka akan menyedari keupayaan serta potensi mereka dan mereka juga akan mula mengetahui yang mereka itu boleh mengarahkan diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang berfaedah. Sekiranya keinginan kanak-kanak untuk menjalankan sesuatu aktiviti dihalang, maka perasaan rendah diri dan kurang yakin akan terbentuk. Jelas terbukti bahawa pandemik COVID-19 ini telah menghalang segala aktiviti kanak-kanak untuk bermain, berjumpa dengan kawan-kawan atau terhalang untuk pergi ke taska dan mengakibatkan masalah tingkah laku sosial dalam diri mereka terbentuk tanpa disedari. Pandemik COVID-19 ini menyebabkan semua sekolah maupun taska ditutup bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Maka, pembelajaran atas talian akan dilaksanakan dan menyebabkan guru dan kanak-kanak tidak dapat bersemuka untuk melakukan aktiviti. Pandemik COVID-19 ini telah membawa kepada kesulitan bagi pendidikan kanak-kanak kerana melakukan pengajaran dan menjalankan aktivitas secara berhadapan dengan kanak-kanak merupakan proses pembelajaran yang membantu mereka untuk berkembang dengan baik.
Pendekatan pengajaran yang digunakan oleh guru merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan pencapaian tujuan dari kegiatan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Salah satu pendekatan pengajaran yang terbaik bagi menguruskan masalah tingkah laku sosial kanak-kanak semasa pandemik ini ialah melakukan teknik bercerita atau storytelling. Hal ini kerana teknik ini merupakan salah satu cara yang terbaik yang dilakukan dengan menggunakan komunikasi, iaitu bahasa yang baik sesuai dengan usia mereka. Aktiviti bercerita merupakan aktiviti yang sangat bermanfaat bagi perkembangan otak kanak-kanak kerana dapat mengasah pemikiran, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan mengeratkan hubungan dengan ibu bapa di rumah. Sebagai contoh, bercerita berkaitan tentang binatang kesukaan, orang-orang yang disayangi atau bercerita tentang kegiatan mereka semasa di rumah, terutamanya pada musim pandemik ini. Selain itu, guru juga boleh membacakan cerita dengan menggunakan alat bantu mengajar seperti puppet. Tuntasnya, melalui pendekatan pengajaran bercerita ini mampu menjadikan kanak-kanak untuk lebih bercakap atau bersosial dengan rakan-rakan, walaupun hanya secara di alam maya. Guru juga boleh mengajak ibu bapa untuk bersama-sama dengan anak mereka membuat aktiviti bercerita ini di rumah agar perkembangan kanak-kanak dapat berkembang dengan baik walaupun hanya bermain atau belajar dari rumah. Saya berharap penjelasan saya ini dapat memberi sedikit sebanyak mengenai pendekatan pengajaran terbaik bagi menangani masalah tingkah laku kanak-kanak di era COVID-19 ini. Sekian daripada saya, terima kasih.